Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanata wa ballagha ar-risalata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu pada malam yang berbahagia ini. Dan pada malam ini adalah malam yang ke-12 pembacaan kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'Abdi li Maulah. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan masuk pada tajuk yang pertama selepas Al-Muqaddimah daripada kitab Safinatun Najah. Alhamdulillah, sebelum ini kita telah pun selama 7 hari secara khusus kita mendalami tentang muqaddimah yang didatangkan oleh Al-Imam Salim Ibnu Abdullah Ibni Sa'ad Ibni Abdullah Ibni Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i yang meninggal dunia pada tahun 1271 Hijriah di Rantau Abang, Jakarta, Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita kefahaman yang baik terhadap kitab ini biiznillah subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah merezekikan kepada kita untuk terus dapat mempelajari kitab ini sehinggalah tiba satu hari nanti kita dapat mengkhatamkan kitab ini dengan baiknya, insya-Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita terus melanjutkan usaha kita, jihad kita untuk mendalami ilmu Islam ini, khususnya di dalam ilmu fiqh, insya-Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita kekuatan dan juga at-taufiq di dalam menelusuri apa yang telah didatangkan oleh para ulama kita daripada satu kitab ke satu kitab, dan moga-moga semua ini adalah tanda bahawa Allah Azza wa Jalla mahukan kebaikan kepada kita. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah mahukan kebaikan untuknya, maka Allah akan menjadikan dia sebagai orang yang mendalami agama. Yufaqihu ay yufahimhu fid din. Allah akan memberikan ia kefahaman di dalam agama. Dan alhamdulillah, kita daripada satu hari ke satu hari, saya sendiri dan juga kita semualah berusaha untuk mendalami ilmu ini, khususnya ilmu fiqh berdasarkan ijtihad Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Semoga apa yang kita lakukan ini membawa keridaan Allah dan membawa kepada keridaan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, pada majlis pada malam ini kita akan mula masuk kepada tajuk pertama. Tajuk pertama yang didatangkan oleh Al-Imam Salim Ibnu Abdullah, iaitu setelah beliau mendatangkan muqaddimah, dan alhamdulillah kita telah pun menyelesaikan secara ringkas-ringkas begitulah berkenaan dengan muqaddimah, dan kita hari ini akan masuk kepada muka surat 4 muka surat 4 berdasarkan nuskhah cetakan Ruwaq Jawi ini. Di muka surat 4 kita akan masuk tajuk pertama dalam kitab ini, iaitu bicara mengenai rukun-rukun Islam. Sebab apa? Sebab semestinya sebab ilmu ini adalah ilmu fiqh. Bila bicara tentang fiqh, ia akan pergi kepada asas-asas di dalam hukum hakam yang akan pergi kepada 5 rukun Islam. Dan selepas fasal tentang rukun Islam ini, pengarang juga akan mendatangkan satu fasal berkenaan dengan rukun iman. Walaupun rukun iman itu tidak termasuk di dalam perbahasan fiqh, tetapi ia termasuk dalam perbahasan akidah. Namun seseorang Muslim itu tidak akan menjadi Muslim melainkan dia juga seorang mukmin. Tidak ada istilah seorang Muslim tapi dalam masa yang sama dia bukan mukmin. Tidak.
Kalau betul dia seorang Muslim di sisi Allah, dia juga dalam masa yang sama adalah seorang mukmin. Walaupun Islam dan iman itu berbeza dari segi definisinya, tetapi al-masadaq, individu yang padanya terzahir Islam itu, dia juga akan terzahir padanya iman. Sesiapa yang terzahir padanya iman, dia juga akan terzahir padanya Islam. Kerana al-Islam dan juga al-iman walaupun berbeza dari segi definisi, tetapi kedua-duanya akan berhimpun pada orang yang sama. Tidak ada seorang mukmin tapi bukan Muslim, tidak ada seorang Muslim tetapi bukan seorang mukmin. Maka mungkin kerana itulah Al-Imam Syekh Salim selepas fasal yang pertama iaitu tentang rukun Islam yang sangat berkait rapat dengan fiqh, beliau mendatangkan pula tentang rukun iman, kerana tidak akan menjadi seorang Muslim melainkan dia juga adalah seorang mukmin. Walaupun perbahasan berkenaan dengan rukun iman ini bukan perbahasan dalam perbahasan fiqh. Tapi kalau rukun Islam, ya. Sebab itu kalau kita buka kitab-kitab fiqh, akan dibicarakan kitabus salah, kitabuz zakah, kitabus siyam, kitabul hajj. Dan ini adalah merujuk kepada pokok-pokok asas di dalam ilmu fiqh yang merujuk kepada rukun-rukun Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di muka surat yang keempat kita akan menelitinya insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Bisnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam Salim ibni Abdullah ibni Sa'd ibni Abdullah ibni Sumair al-Hadrami al-Syafi'i al-mutawaffa sanata 71 wa 200 wa alf min hijrati sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa qad tawaffahu Allah azza wa jalla fi al-ardil jawiyah wa hiya Jakarta fi Indonesia. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, faslun arkanul islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa sawmu ramadana wa hajjul baiti in istata'a ilaihi sabila. Fasal pada membincangkan mengenai rukun-rukun Islam. Kalau kita bicara tentang kalimah faslun itu, faslun ni banyak makna. Antaranya, hal dakhaltal faslam la? Al-muallim qad hadar, aina anta? Wal muhadir fil fasl al-an. Al-fasl iaitu kelas. Hari ini kalau sebut al-faslu kepada masyarakat pelajar, mereka akan faham al-faslu bermaksud bilik darjah itu, kelas itu. Pelajar-pelajar dah pergi mana ni? Cikgu dah masuk dalam fasal, dah masuk dalam kelas. Tetapi al-faslu yang didatangkan oleh Imam Syekh Salim Ibn Abdullah ini, ianya merupakan satu istilah. Dan kalau merujuk kepada bahasa Arab, kalau kita merujuk kepada bicara orang Arab tanpa meneliti kepada perbahasan ilmu, maka al-faslu di dalam bahasa Arab bererti al-hajiz baina syai'ain. Al-faslu huwa al-hajiz baina asy-syai'ain. Al-hajiz maknanya penghalang di antara dua perkara. Maknanya al-faslu bermaksud penghadang, penghalang. Itu asal maknanya. Maknanya kalau saya melarang atau menghalang tuan-tuan daripada bersama, maka saya adalah fasil. Saya adalah pemutus. Saya adalah orang yang menghalang. Itu asal terjemahan bahasa Arab. Namun bukanlah maksud dia faslun di sini, ini adalah satu penghalang. Apa penghalang? Kita bukan nak menghalang sesiapa. Jadi al-faslu yang disebut oleh Imam Syekh Salim dan juga para ulama-ulama kita yang lain, ianya adalah ismun li alfazin makhsusatin
dalatin ala ma'anin makhsusah mustamilah ala furu' wa masail ghalibah. Ini istilah yang disebut oleh para ulama. Al-faslu adalah satu nama bagi lafaz-lafaz yang khusus yang menunjukkan pada makna-makna yang khusus yang mengandungi tentang furu' iaitu cabang-cabang dan juga masail iaitu masalah-masalah ilmu kebiasaannya. Maknanya kalau kita buka kitab-kitab besar, kalau sebut faslun akan tergambar faslun ini satu nama merujuk kepada perbahasan-perbahasan ilmu yang di dalam perbahasan ini dibahagikan pula kepada tajuk-tajuk yang dinamakan sebagai furu'. Maknanya biasanya disebut al-faslu kaza wa kaza, di bawahnya akan far'u kaza, far'. Cabang yang pertama, cabang yang kedua, cabang yang ketiga. Maknanya al-faslu itu adalah nama bagi semua perbahasan-perbahasan ilmu yang dikandunginya, yang biasanya ada cabang, ada tajuk yang dinamakan cabang, dan ada juga kadang-kadang disebut masalah. Ini satu masalah, ini satu perbahasan. Kebiasaannya begitu. Namun dalam kitab kita ini disebut faslun, tapi tak ada pun far'un di bawah kalimah faslun ni. Faslun ni tajuk besar, tak ada pula tajuk-tajuk kecil. Kerana kebiasaannya memang ada. Tapi kalau kitab itu memang statusnya ataupun saiznya kecil, disebut faslun, tapi kadang-kadang memang tidak ada tajuk kecil yang dinamakan sebagai far'un atau tajuk yang lebih kecil yang dinamakan sebagai masalah. Main faslun ni kita boleh kata ini adalah satu tajuk. Tajuk yang membicarakan berkenaan dengan rukun-rukun Islam. Faslun. Fasal, hatta dalam undang-undang pun ada fasal 1, fasal 2. Diambil daripada kalimah Arab ini, faslun. Hatta dalam buku undang-undang pun ada fasal pertama, fasal kedua. Kalau orang Melayu pula, kalau fasal ni cari pasal lah. Contoh tuan-tuan tunjuk gambar apa? Gambar ayam golek, kambing golek, apa namanya tadi. Saya menengok, cari pasal betul. Kita kat Selangor. Saya dah kata dah, tinggalkan sikit untuk saya. Kalau tak tinggal, memang cari pasal lah. Ni contoh lah, contoh. Kalau tak ada tinggal, maknanya kita bincang. Kelas yang seterusnya kita bincang boleh. Ini cari pasal. Cari pasal. Fasal pada membincangkan mengenai rukun-rukun Islam. Maksudnya kita sekarang nak membicarakan berkenaan dengan rukun-rukun Islam. Rukun-rukun Islam ada 5. Ni semua kita sedia maklum. Tapi jangan bawa main tuan-tuan. Ada saya tengok abang Rani Kulub. Tiba-tiba dia tanya kawan sebelah dia, rukun Islam ada berapa? Kawan dia tercengang, mungkin amat terkejut. Ada juga orang yang dia tak ingat langsung tentang rukun-rukun Islam. Jangan buat main. Mungkin juga kerana itulah didatang ke perbahasan ni supaya benda ni dekat di kita. Kita insyaAllah saya tak tahulah kalau tuan-tuan tiba-tiba tak ingat juga. Naya. Tapi biasanya kalau orang tu dia memang mendapat didikan asas yang baik, tak payah bincang didikan yang dalam. Didikan asas pun akan membawa kepada pengetahuannya terhadap rukun-rukun Islam. Rukun Islam maknanya pasak-pasak utama di dalam Islam. Rukun-rukun Islam ada 5. Pertama, penyaksian. Bila sebut penyaksian ni, macam dia sebenarnya menunjukkan bahawa keyakinan dengan hujah. Keyakinan yang berdasarkan hujah. Sebab tu orang yang nak jadi saksi di mahkamah, dia melihat perkara tersebut. Satu orang contoh mengadu kepada Tuan Hakim, dia kata, wahai Tuan Hakim, si fulan ini berhutang dengan saya dan tak bayar. Pada tarikh sekian dia berhutang dengan saya, tapi sampai sekarang tak bayar-bayar. Lepas tu orang tu kata, mana ada Tuan Hakim, saya mana pernah berhutang dengan dia. Lalu Hakim tanya kepada orang ramai, contoh, siapa di kalangan kamu yang menjadi saksi bahawa si fulan ini berhutang dengan si fulan ini? Siapa yang jadi saksi? Siapa di kalangan kamu yang berhak jadi saksi? Mari satu orang kata, saya. Maksud dia apa? Macam mana kamu jadi saksi? Apa yang berlaku? Saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Memang hari dia berhutang tu, saya kebetulan yang ada di tepi tu. Merayu-rayu nak minta hutang. Tapi itulah perangannya. Udah dibagi hutang, lupa pula nak bayar hutang. Maknanya si saksi tu dia bukan, saya jadi saksi. Apa yang kamu lihat? Saya pun tak perasan juga apa yang berlaku. Tapi tak apalah, saya jadi saksi juga. Ni saksi apa ni? Ni saksi palsu. Bila sebut saksi, dia mesti melihat perkara itu. Dia memang mengetahui perkara tersebut. Maksudnya dia menyaksikan perkara tersebut. Dengan sebab itulah disebut syahadati
alla ilaha illallah. Penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah ini adalah satu kepercayaan yang didasari dengan bukti. Maksudnya kalau ada orang nak bantah dia, apa bukti Tuhan adalah Allah? Dia kata baik. Dia boleh datangkan bukti, sama ada bukti secara kasar atau bukti secara dalam, tak kisahlah. Yang penting dia bukan, saya pun tak tahu juga betul ke Tuhan ni Allah, tapi dah 5 khabar gitu saya ngikut je lah. Saya yakin Tuhan ni Allah. Bila kau tanya apa bukti, saya pun tak tahu. Itu tidak dinamakan penyaksian. Itu taklid. Itu mengikut semata-mata. Tapi bila sebut syahadah, dia memberi erti seseorang yang mengatakan tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Dia menyebut tentang keyakinan ini berdasarkan bukti dan dalil. Okey. Pertama, penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Semoga Allah telah berselawat ke atas baginda dan ke atas ahli keluarga baginda serta memberikan keselamatan kepada baginda dan mereka semua. Amin. Ini doa. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ataupun dalam kitab ini berdasarkan nuskhah ataupun berdasarkan tulisan tangan dalam bentuk manuskripnya ditulis sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah doa dan kita pernah sebut sebelum ini, kenyataan-kenyataan seperti ini dinamakan khabariyatul lafzi insyaiyatul ma'na. Secara lafaznya seperti nak bagi tahu Allah telah berselawat. Sebab tu saya dalam terjemahan ini saya dah rakan-rakan kami tulis kalimah semoga tapi dalam kurungan, menunjukkan itu bukan dalam kenyataan asal, tetapi itu tambahan daripada kami yang menjelaskan apa kehendak penterjemah. Asalnya Allah telah berselawat ke atas baginda. Memang nak bagi tahu secara zahirnya, tapi adakah itu tujuan pengarang kitab ini? Tujuannya tidak. Tujuannya beliau sendiri ingin memohon kepada Allah agar Allah berselawat ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dah panjang lebar apa erti selawat Allah kepada Nabi, apa erti selawat malaikat kepada Nabi dan apa erti selawat kita kepada Nabi. Tak perlulah saya ulang perlu ya. Dah 6 majlis dah kita bicara tentang perkara-perkara itu dan alhamdulillah benda tu berakam, boleh tengok balik. Baik, semoga Allah telah berselawat ke atas baginda dan ke atas ahli keluarga baginda serta memberikan keselamatan kepada baginda dan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Ini satu doa dan saya perasan tuan-tuan masyarakat kita tak tahulah, tak perasan gamaknya. Kalau hari Jumaat tu biasanya kita pun tahulah rukun Jumaat, rukun khutbah ni antaranya adalah doa. Doa. Dan apa doa khatib? Biasanya khatib sebelum Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat yang kita semua sebut amin. Sebelum tu khatib telah berdoa, tapi doa beliau itu senyap sunyi saja. Apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Senyap orang. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senyap lagi. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Senyap je orang. Lepas tu doa seterusnya Allahumma ighfir. Amin. Nampak no kita ni tuan-tuan. Nak doa ke Nabi tidak, kok kita tu dahsyat no aminnya. Terlupa ke? Mungkin gamarnya tak perasan Mungkin gamarnya tak perasan bahawa sebenarnya doa yang mula-mula disebut oleh khatib kebiasaannya adalah doa memohon kepada Allah agar Allah berselawat kepada Nabi. Sepatutnya di situ pun kita dah amin. Tapi gamaknya kita rasa itu selawat si khatib. Dia terlupa itu sebenarnya adalah doa. Doa permohonan daripada si khatib untuk diaminkan oleh kita semua agar Allah Ta'ala berselawat ke hadrat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi rukun yang pertama adalah penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan. Utusan ni maknanya suruhan Allah. Orang yang diwakilkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan wahyu serta syariat hukum hakam kepada kita semua. Ini penyaksian. Maknanya orang yang dia tidak menyaksikan, dia tidak membuat penyaksian. Contoh, dalam hati dia.
Dia tak pernah cerita pun ke orang. Dia tak pernah sebut pun secara lisan bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Dia tak sebut pun. Tapi contohnya hatinya sangat yakin bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Contoh ada sahabat-sahabat kita yang bukan beragama Islam. Contoh, tengok rancangan, dengar TV, dengar radio IKIM, dengar TV Al-Hijrah. Lepas tu kadang-kadang dia dengar siaran radio dia, kadang-kadang tengok YouTube. Akhirnya hatinya bulat tekad, yakin sebenar-benarnya memang betul lah tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad benar-benar adalah merupakan utusan terakhir yang diutuskan oleh Allah kepada manusia. Maksudnya hati ni sangat yakin tapi dia tidak melafazkan. Adakah dia seorang Muslim dari sudut kita? Jawapannya tidak. Maksudnya kita tak tahulah dia ni Muslim ataupun tidak. Sebab kita hanya menghukum seseorang itu Muslim apabila dia mengucapkan dua kalimah syahadah ini. Bermaksud kalau dia solat ke, dia bayar zakat ke, dia puasa ke, namun tidak pula dia membuat pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah, dia tidak dianggap sebagai Muslim di sisi kita yang tak tahu apa yang ada dalam hati sanubari dia. Walaupun di sisi Allah dia adalah seorang yang beriman kepada Allah. Tetapi dia tidak dianggap di sisi kita. Sebab kita mana tahu perkara ghaib. Kita bukan tahu dalam hati dia kata apa. Maknanya seseorang itu dihukum oleh kita sebagai Muslim apabila dia memperakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, bahawa Nabi Muhammad utusan Allah. Tapi katakan dia diancam. Dia diancam bahawa kalau dia sebut perkara ni, dia akan menerima kesusahan. Macam di beberapa tempat bahasa kita dengar. Mak saya pun pernah cerita bagaimana sahabat beliau, orang Cina, masuk Islam, mudahnya dihentam di abangnya sendiri, dipukul apa semua. Maknanya kadang-kadang ada juga masyarakat kita yang bukan beragama Islam, akhirnya dia mahu masuk Islam tetapi dia tidak mampu untuk memberitahu kepada umum kerana ada tekanan-tekanan. Akhirnya dia seorang-seorang dia rintih dia dengan Tuhan saja. Tapi kita tak tahu. Dan akhirnya sebagai contoh dia meninggal dunia. Akhirnya takkan kita nak minta jenazah dia untuk dikebumikan di kuburan Islam. Sebab kita tak tahu dia Muslim ataupun tidak. Namun adakah dia ini akan selamat di akhirat? Jawapannya ya. InsyaAllah. Kerana Allah tidak akan mengekalkan seseorang di dalam api neraka Allah Azza wa Jal. Dan sebahagian guru-guru kami berpandangan bahawa bapa saudara Nabi yang bernama Abu Talib itu adalah dalam kategori ini. Walaupun lidahnya tidak pernah menyebut, tetapi hatinya meyakini bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bahkan beliau izinkan isterinya untuk masuk Islam, anaknya untuk masuk Islam. Isterinya Sayyidatuna Fatimah, ibu kepada Sayyidina Ali. Banyak nama Fatimah ni, anak Nabi pun nama Fatimah, ibu saudara Nabi pun nama Fatimah, banyak. Jadi ibu kepada Sayyidina Ali bernama Fatimah telah diizinkan oleh suaminya Abu Talib untuk meluk agama Islam. Hatta anaknya sendiri juga beragama Islam, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu alaihi salam wa radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Lalu yang kita semua sedia maklum, Abu Talib bukan seorang Muslim. Di sisi siapa? Di sisi kita. Namun adakah hatinya beriman kepada Rasulullah? Wallahu ta'ala a'la wa alam. Namun sebahagian guru-guru kami di Al-Azhar mempunyai perasaan yang kuat bahawa Abu Talib ini sebenarnya seorang mukmin dan hatinya percaya tentang kebenaran Rasulullah sehingga dia mempertahankan Rasulullah. Namun dia tidak mengucapkan dua kalimah syahadah ni mungkin atas dasar dia nak pertahankan anak dia supaya dia masih kekal sebagai orang yang ada kuasa, ada suara di sisi masyarakat Quraisy. Lalu sampai sudah, atau mungkin dia malu nak kata dia ini adalah merupakan pengikut kepada anak saudaranya sendiri. Mungkin. Tetapi hatinya, kalau ikut apa yang disebut oleh guru kami Fadilatul Syekh Yusri contohnya, dan apa yang disebut oleh guru kami juga Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah yang merupakan mantan mufti Mesir satu ketika dahulu, dan juga beberapa orang guru-guru yang lain, antaranya Syekh Abdullah Al-Ghumari dan sebagainya, mereka berkeyakinan, wallahu ta'ala ala wa'ala, kita pun tak tahu apa dalam hati Abu Talib. Tetapi dengan beberapa sokongan hadis-hadis yang lain, antaranya Abu Talib ini diberikan siksaan paling ringan. Dan orang yang mendapat siksaan paling ringan ni adalah orang yang beragama Islam.
dan dia pula berada di permukaan api neraka, maka orang yang berada di permukaan api neraka ni itu adalah neraka untuk kaum muslimin, manakala yang tidak beriman akan dibenamkan ke dalam api neraka yang seterusnya. Jadi ada beberapa bukti-bukti sokongan lah. Wallahu taala ala wa ala, hanya yang betul-betul yakinnya di akhirat nanti kita akan tengok ke mana beliau. Wallahu taala ala. Ada 2 soalan. Siapa dulu? Kita utamakan. Silakan Tuan Sobri. Sebagai ulama kata ya, itu adalah khitab kepada Abu Talib. Sebab kisahnya adalah Nabi sedih kerana Abu Talib tidak mengucapkan 2 kalimah syahadah sewaktu beliau saat nazak nak meninggal tu. Lalu kesedihan Nabi itu membawa kepada penurunan ayat yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak akan dapat memberikan hidayah kepada siapa yang kamu inginkan, yang kamu cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka kebanyakan para ulama berpandangan ini membuktikan bahawa Abu Talib tidak beragama Islam. Namun ada juga para ulama yang berpendapat, maksudnya Allah, kamu tidak mampu untuk memberi hidayah, iaitu menjadikan seseorang itu menjadi Muslim di mata kamu. Adapun dalam hati dia terserah pada Allah Ta'ala. Ada para ulama berpendapat demikian. Maknanya Abu Talib bukan seorang Muslim pada kita, sebab dia tidak mengucapkan 2 kalimah syahadah. Tapi ada beberapa ucapan-ucapan dia yang menunjukkan keyakinan dia bahawa Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya nak sebut ni bahawa ini yang berlaku dalam dunia akademik umat Islam. Ada 2 golongan di kalangan ulama ahlu sunnah yang menyatakan adakah Abu Talib ni Muslim ataupun tidak. Dia bukan seorang Muslim, sebab di sisi kita dia tidak mengucapkan 2 kalimah syahadah. Namun ada beberapa ucapan beliau dan bukti-bukti sokongan luar yang seakan-akan menunjukkan bahawa dia seorang yang beriman kepada Allah. Maka mana tahu kalau di akhirat nanti rupa-rupanya dia memang seorang yang beriman. Kalau orang itu hati ni yakin bahawa memang betul-betul Allah itu sebagai satu-satunya Tuhan dan sesungguhnya Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah, hati yang beriman kepada Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan kekal dalam api neraka, walau mungkin dia dimasukkan ke dalam api neraka terlebih dahulu. Saya bagi cikgu tanya dulu Ustaz. Silakan. Apa yang berlaku dalam kisah salah seorang ahli keluarga Firaun yang menyembunyikan imannya. Kalau kita lihat dengan realiti pada hari itu, dia seorang yang terpaksa menyembunyikan keimanan dia kerana dia diancam bunuh. Orang yang diancam bunuh, kalau disebut tentang keimanan ni kepada Allah akan membawa kepada kematian dia, maka dia ni termasuk di kalangan mereka yang diberikan keuzuran untuk menyembunyikan keimanan dia. Jadi macam Abu Talib ni tak ada, kalau nak kira-kiranya tak ada keuzuran. Sebab itu Allah Ta'ala mengazab dia dalam api neraka dengan azab yang paling ringan, iaitu diletakkan 2 batu api neraka di bawah kakinya lalu menggelegak otaknya. Dan kata Nabi, itulah azab yang paling ringan. Jadi tak ada sebab untuk beliau tidak mengucapkan 2 kalimah syahadah. Tapi wallahu ta'ala ala wa'ala, apa yang bermain di minda beliau sehingga beliau tidak mahu memeluk agama Islam secara rasmi. Dan kebanyakan para ulama menyatakan beliau memang tidak memeluk agama Islam. Kerana yang zahir itu, cuma saya sebut tadi bahawa kalau seseorang itu hatinya meyakini bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah, sama ada dia tidak menyatakan keislamannya kerana terpaksa atau tak ada sebab tapi malas nak sebut, maka dia tetap tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia akan ke syurga Allah, sama ada diampunkan Tuhan atau diazab terlebih dahulu seperti Abu Talib. Wallahu a'lam. Saya nak sebut ni, kalau tuan-tuan terbaca kitab-kitab para ulama kita yang menyatakan Abu Talib ini termasuk di kalangan mereka yang akan selamat di akhirat nanti, mereka akan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka tuan-tuan jangan terkejutlah, memang kerana memang dalam dunia Islam kita, para ulama kita ada segelintir yang berpendirian bahawa Abu Talib ni seorang
Muslim sebenarnya. Namun kita tak dapat nak buktikan, itu hanya sangkaan para ulama kita kerana secara yang terpampang jelas dia tidak memeluk agama Islam. Tapi katakan apa yang difahami oleh guru saya sebagai contoh dan juga beberapa orang masyayikh lain, bahawa Abu Talib ini dalam hatinya beriman kepada Allah dan Rasul, maka apa nasib dia di akhirat? Dia akan ke syurga Allah Subhanahu wa taala kelak. Silakan Ustaz. Bersaudara. Jadi perkara yang mengikut hati-hati sebab Nabi merasakan bahawa Abu Talib sebenarnya itu tak menyebut, tak melafazkan. Jadi benda itu merupakan satu perkara yang sangat mengecewakan secara menyewa. Tapi Allah nak menyatakan bahawa perkara hidayah itu adakah dia merupakan rasa besar Allah kepada Nabi. Itu apa yang Ustaz sebut itu, bahawa hidayah ni milik Allah. Lalu bila kisah ni berlaku, sebagian para ulama yang berpendirian memang Abu Talib ni tidak meluk agama Islam zahiran wa batinan. Sebagian ataupun kebanyakan para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, mereka akan mengatakan bahawa ini adalah menunjukkan bahawa walau kasih kita kepada seseorang macam mana sekalipun, al-hadi huwallah, yang memberikan hidayah adalah Allah. Jadi mereka yang berpendirian bahawa Abu Talib ni memang tidak akan ke syurga sama sekali kerana dia tidak beriman kepada Allah, walaupun dia menjadi tulang belakang kepada Rasulullah, tetapi dia tidak akan selamat kerana dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya segala kebaikan seseorang itu akan tidak berguna di akhirat nanti sekiranya kebaikan itu tidak didasari di atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun yang saya sebut tadi, wallahu a'lam. Saya sebut ni berdasarkan apa yang disebut dan ada ucapan-ucapan beliau dan ada kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i kita, iaitu Al-Syekh Sayyidi Zaini Dahlan. Mungkin tuan-tuan bisa dengar nama beliau. Beliau ada satu kitab khusus yang beliau mendatangkan bukti-bukti di sisi beliau bahawa Abu Talib ini adalah seorang yang akan selamat di akhirat kelak. Maksudnya dia akan ke syurga Allah kerana dia seorang mukmin di sisi Allah. Lalu didatangkan beberapa hujah yang di dalam kitab Sidi Zaini Dahlan. Mungkin saya boleh cari, saya terlupa nama kitab ni, cuma hujung ni Fi Najati Abi Talib. Dan Syekh Zaini Dahlan ni ulama kita dalam mazhab Imam Syafi'i, ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i di Mekah satu ketika dahulu. Sebentar ya, saya nak cari kejap. Sebentar tuan. Asnal Matalib. Nama kitabnya Asnal Matalib Fi Najati Abi Talib. Nama kitabnya. Ada kalau yang boleh berbahasa Arab boleh download di arsip, ada dalam pelbagai kitab dalam beberapa di internet. Memang kitab ini dipaparkan untuk siapa-siapa yang ingin mendapatkannya dan membacanya, iaitu karangan Sidi Ahmad, maka saya Ahmad bin Zaini Dahlan. Beliau bernama Ahmad bin Zaini Dahlan yang merupakan ulama besar Asy-Syafi'iyah di Mekah satu ketika dahulu. Dan Sidi Ahmad bin Zaini Dahlan ni juga beliau ada satu kitab kerana beliau kalau tak silap ni sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi beliau ada menulis kitab yang menceritakan siapakah sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan kesilapan-kesilapan beliau dari sudut akidah dan juga perbahasan-perbahasan fiqh. Kerana kalau tak silap mereka sezaman. Siapa nak tanya soalan tu? Silakan. Adakah kita akan dianggap sebagai orang yang bersalah kalau
Kerana kita bersangka baik, seperti macam guru saya tadi, seperti Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan yang berpandangan bahawa Abu Talib seorang mukmin. Tiba-tiba di akhirat tak pun. Adakah kita akan menanggung dosa contoh? Jawapannya tidak. Kerana ini adalah termasuk dalam perbahasan ijtihadiyat. Kerana tidak ada dalil yang kukuh yang mengatakan dia seorang mukmin, tapi yang zahirnya dia bukan seorang muslim. Bahkan Rasulullah tidak diizinkan oleh Allah untuk memohon keampunan untuk Abu Talib, kerana beliau tidak mengucapkan kalimah Islam di akhir hayatnya, mati sebagai seorang yang tidak memeluk agama Islam. Jadi cuma ada bukti-bukti yang kalau kita baca kitab itu kita akan melihatlah beberapa bukti yang didatangkan oleh Sidi Ahmad bin Zaini Dahlan, contohnya berkenaan dengan keimanan Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan membawa kepada kejayaan beliau di akhirat nanti, walaupun diazab terlebih dahulu di dalam api neraka Allah. Jadi katakan di akhirat nanti rupanya silap kita, adakah kita dianggap sebagai orang yang bersalah? Jawapannya tidak. Kerana kita bukan menyatakan perkara tersebut dengan hawa nafsunya. Dia ada sokongan dalil. Dia ada sokongan dalil. Cuma dalil itu tidak sampai ke tahap keyakinan. Tidak sampai ke tahap keyakinan. Saya tak pasti kitab Asnal Matalib ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu atau tidak, itu saya tak pasti. Tapi kitab ini sangat masyhur di kalangan para masyayikh kita di sana. Okey? Macam mana boleh termasuk pasal Sayyidina Abu pada ayah Sayyidina Ali? Pasal kalau keyakinan bahawa Nabi Muhammad utusan Allah dan keyakinan bahawa Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan tetapi tidak dilafazkan secara zahir kepada kita, maka dia bukan seorang Muslim pada kita. Adapun dalam hati dia, wallahualam. Bahkan kalau dia itu, yang kita biasa dengar kalimah munafik, satu orang yang ucapannya secara zahir mengatakan dia beriman kepada Allah. Contohnya yang terkenal dalam sejarah Islam itu adalah ayah kepada seorang sahabat Rasulullah. Sahabat Nabi itu bernama Abdullah ibnu Ubay. Maafkan saya, Abdullah bin Ubay. Itu sahabat Nabi. Ayahnya siapa? Abdullah bin Ubay. Ayah dan anak sama nama. Abdullah, ayah pun nama Abdullah, anak pun nama Abdullah. Tapi si anak sahabat Rasulullah. Si ayah pula iaitu Abdullah bin Ubay, yang mana biasanya dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Salul tu mak kepada Abdullah ni. Mak kepada Abdullah bin Ubay ni. Ubay kahwin dengan Salul, dapat anak nama Abdullah. Abdullah dapat anak dan bagi namanya Abdullah seorang lagi. Abdullah bin Ubay yang mak dia nama Salul ni, seorang munafik besar pada zaman Rasulullah. Iaitu Allah Ta'ala telah memberitahu kepada Nabi yang dia ini berpura-pura sebagai seorang Muslim. Walaupun zahir ucapannya mengatakan dia seorang Muslim. Maksudnya disebabkan dia menyatakan penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Walaupun dengan wahyu daripada Allah, Nabi mengetahui dia sebenarnya berpura-pura munafik, maknanya dia tak beriman pun, dia tak percaya pun Allah sebagai Tuhan. Dia tak percaya pun Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Tetapi atas dasar dia nak menunjukkan kononnya dia seperti seorang Muslim, dia berpura-pura. Tetap dia itu diperlakukan sebagai seorang Muslim kerana nahnu nahkum bil-zawahir wallahu yatawallas sarair. Dan kita biasa dengar kisah Sayyidina Usamah bin Zaid dalam perang. Sayyidina Usamah bin Zaid yang sedang berperang dengan seorang lelaki musyrik, lalu dia berjaya menjatuhkan lelaki musyrik itu. Di saat dia ingin menancapkan pedang ke dada si musuh tadi, maka tiba-tiba si musuh tu mengatakan la ilaha illallah. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Usamah? Ditancap terus pedang itu sehingga mati lelaki itu. Lalu berita ni sampai kepada Rasulullah. Rasulullah kata, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Adakah engkau membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Lalu kata Sayyidina Usamah, dia sebut ni sebab nak selamat diri. Rasulullah tanya lagi, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Akhirnya Sayyidina Usamah kata, alangkah baiknya kalau aku baru masuk Islam hari ini. Sebab kalau aku baru masuk Islam hari ini, segala dosa-dosa aku yang lepas semuanya Tuhan akan ampunkan. Kerana beliau rasa sangat takut disebabkan cara marah Rasulullah itu menunjukkan beliau telah melakukan satu kesilapan yang sangat besar, iaitu membunuh seorang lelaki yang telah mengucapkan 2 kalimah syahadah. Sedangkan kalau ikut zahir dia memang nak selamat diri lah.
Tetapi konsep diajar oleh Islam, nahnu nahkum bizawahir. Kita berhukum secara zahir. Adapun di dalam hati, maka Allah lah yang akan menghukum apa yang ada di dalam hati sanubari seseorang. Maknanya tuan-tuan, tak tentu juga dalam kubur orang bukan Islam tu. Kok ada yang beriman kepada Allah, tetapi dia tidak menyatakan keimanan, mungkin sebab dia malas. Dia akan bertanggungjawab lah kalau dia tak ada sebab, tapi dia malas. Atau dia diancam, maka dia terpaksa menyembunyikan keimanan dia. Adakah dia akan selamat walau dikebumikan bukan dengan cara Islam? Dia akan selamat insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk waktu silakan. Ya Allah. أسنى المطالب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد رسولا بالإسلام دينا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Baik, seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, rukun Islam yang kedua adalah mendirikan solat. Silakan Pak Tam.
pula ni apabila berlaku punya tu, dia mengatakan tadi Rukyah ini digambarkan bahawa kita angkat tangan. Jadi dalam angkat tangan, doa al-mustajab Syekh Muhammad Mutawalli Ta'rawi itu adalah satu cara doa mustajab dalam kitab kecil itu. Kemudian masalah sekarang ini, orang pendakwah hebat itu mengatakan jangan angkat tangan, jangan kata amin, takut lara sembahyang kita. Jadi di situlah banyak orang yang tidak angkat tangan dan tidak mengaminkan. Kalau sekiranya dia angkat tangan, kalau sekiranya dia cakap amin itu membatalkan apa nama lara sembahyang dia, dia kata dalam hati. Apa kata? Kalau sekiranya khatib membaca khutbah, dia menyebut hadis Nabi atau sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak kata apa? Ada kita sebutnya. Dan satu lagi fokus dia, semua berjuta-juta orang telah diracuni oleh Abang Mani penawar hebat itu dan orang percaya. Jadi bila anda mari di sini 5 tahun dan Imam Rahman dan banyak yang tanya anak kata tahu nak ini anda sini. Tapi anda jawab itu batu dalam saja. Jadi kalau sekiranya begitu, kita dalam perhayaan dari Imam Syafi'i Allah Ta'ala. ada kunut. Kalau di Mesir, Syekh Nifan beritahulah. Dia jadi orang Arab dah. La, musyahada. Dia kata, Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Mereka tambah ni tambah pada sekarang ni dalam doa khutbah kedua itu penyakit yang ada sekarang ni. Masalah apa mani umat Islam kita diperhati dan lain-lain lagi. Kita berdoa. Jadi penawar khutbah itu tak boleh. Jadi macam mana apa mani pendapat apa mani Syekh Karim kalau tak dapat malam ini kita jawab apa ni. Jadi untuk apa mani menjernihkan jamaah taman puncak Warga Bila Sudah tu. Jadi itulah banyak orang yang terpengaruh. Jadi ulama-ulama yang dahulu kita sebut salah satu daripada anak murid pada Hasan Masyad Fatih Ali besar di Mekah. Jadi dia tidak larang. Jadi ulama yang sekarang ni dia pun tak hafal hadis. Bukan kita nak komplain, kita nak punya permani buat kelekeh dia. Jadi bila kita cek balik, itulah kita nak punya pendapat Ibn Masjid. Jadi mana? Jadi kalau kita nak benda ni begini, kita buat begini. Kalau macam begini, kita tak dapat. Itu satu pembelaan. Minta maaf banyak-banyak. Anak ni, bila anak tanya ni, ada di hati kita ni bagi kawan-kawan kita nak marah saya. Saya minta maaf. Dan minta dengan Tuhan marah saya. Sebab saya pernah dengar anak murid pada Hasan Masyad bila mengaji katanya dia marah. Tanya dia sampai dia berdebat dengan guru dia. Bila dia kata fa'il marfu', dia kata bukan marfu', boleh kita juga. Aku contoh punya. Sekian, minta maaf. Jazakumullah khair. Ada dua soalan Pak Tam. Dua soalan Pak Tam tanya tadi. Pertama, cetakan mana? Saya cari dari laju ni, apa tu saya dah rebuh dalam grup. Untuk kitab Asnal Matalib ni ada satu cetakan Al-Hadaf lil-I'lam apa ni satu lagi tak jelas dia dalam bentuk PDF. Al-Hadaf lil-I'lam, iaitu cetakan Al-Hadaf lil-I'lam. Satu lagi cetakan apa namanya, cuma cetakan ni dia punya nama agak ganas sikit lah, saya minta maaf lah. Kebetulannya cetakan ni cetakan kedua tahun 2007, cetakan di Jordan, Amman wa Urdun. Maktabahnya nama Al-Maktabah At-Takhassusiyah Lirraddi 'ala Al-Wahhabiyah. Maaf saya, dia agak kasar sikit dia punya apa, ataupun agak mungkin mengguris hati sebahagian teman lah. Dia dua kitab ini dua contoh yang saya cuba cari laju di internet. Main kitab ni tersebar dengan pelbagai cetakan. Kemudian dari sudut mengangkat tangan suatu khutbah itu,
sebenarnya memang tak ada masalah, sebab dalam solat pun kita mengangkat tangan. Dalam solat pun ketika kunut kita angkat tangan, itu dalam solat. Nak pula dalam khutbah kita bukan dalam solat, walaupun seakan-akan ada hukum solat di situ. Memang tak ada masalah. Bahkan dibincangkan kalau contoh khatib bertanya kepada kita, boleh jawab atau tidak, tak ada masalah. Yang tidak boleh, kita menyembang sesama kita. Kita menyembang sesama kita. Hatta kalau kita sembang seorang senyap pun, maknanya ketika itu kita sudah dianggap sebagai lara, telah melakukan satu perbuatan yang lara. Tapi kalau contoh kita nak tanya khatib, pernah berlaku dalam sedang Nabi berkhutbah, seorang sahabat tanya terus kepada Rasulullah, memohon supaya Rasulullah berdoa supaya hujan turun masa tu kemarau. Berlaku dialog di antara beliau dengan Rasulullah, dan Rasulullah juga pernah sedang berkhutbah, datang seorang sahabat terus duduk. Nabi kata, kamu dah sembahyang 2 rakaat? Dia kata tak. Maka bangun dan solat 2 rakaat. Berlaku soal jawab. Dan kalau contoh sewaktu khatib tiba-tiba katakan mengucapkan kesilapan dalam fakta, boleh si makmum menegur. Benda tu tak ada masalah. Tidak dianggap ia sebagai lara sebab kita dengan khatib. Atau kalau kita berzikir, kita berzikir. Contoh dibincangkan oleh para ulama, kalau contoh sedang khatib berkhutbah itu, khatib sebut tentang Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah, maka sebutlah sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat itu tidak dianggap satu benda yang salah. Kalau kita mengangkat tangan sewaktu khutbah juga tidak salah. Dan kalau kita mengucapkan amin sewaktu khutbah juga, maka tidak masalah, sebab itu tidak dianggap kita melakukan perbuatan yang berbincang, menyembang dengan orang. Tapi kalau menyembang dengan orang atau sedang berkhutbah main game, dan banyak saya tengok anak-anak muda kita sedang berkhutbah dia main game. Main game ataupun balas chat ataupun tengok Twitter. Dan lebih dahsyat, pernah sekali tu saya berkhutbah, dia pun dah menyembang. Udahnya saya buat, tuan-tuan yang dirahmati Allah, minta supaya memberikan fokus dalam khutbah. Saya nak tegur lah tu, supaya bagi fokus dalam khutbah. Sahabat tu menyembang lagi dengan kawan dia. Tak ada cara lain. Saya pun kata, Dek. Saya panggil dia. Dia pun pandang saya. Senyap dek, saya nak khutbah ni. Tu khutbah sedang berlangsung. Maknanya sampai ke tahap itu. Yang tu lara. Dia boleh buat benda-benda yang tidak termasuk di dalam perkara yang berkait dengan mendengar khutbah. Yang tu lara. Ataupun dia dah letak dah. Sampai-sampai nanti nak tidur. Nak tidur. Itu pun juga satu benda yang tak sepatutnya. Walaupun dia tidaklah dianggap sebagai orang yang melakukan kesalahan. Kalau tertidur lain ceritalah. Jadi kalau mengangkat tangan sewaktu khutbah itu memang tidak dianggap sebarang masalah. Wallahu ta'ala alam. Sebab soal jawab itu berlaku. Dan mengangkat tangan itu sebagai tanda kita memberikan respon kepada doa yang disebut oleh si imam tadi. Dan memang kita dituntut kalau orang berdoa untuk kita semua, kita aminkan. Dan itu termasuk dalam ibadah. Maksudnya ibadah di dalam ibadah. Terima kasih kepada. Ada satu lagi soalan ke Pak Tam tanya tadi, saya tak ingat. Ada 3 ke tadi? Ke 2 saja? 2 saja. Jazakumullahu khairan. Moga-moga diberikan kebaikan di atas soalan. Pak Tam jangan rasa bersalah lah. Pak Tam sebenarnya memang orang yang sangat layak. Bahkan saya rasa sangat malu untuk berucap di sini dengan Pak Tam masih ada. Dan moga Allah memberikan kesihatan kepada beliau dan kepada kita semua untuk terus dapat beribadah. Allah barik fikum insyaallah wa fi auladikum wal aila amin ya rab. Amin wa iyyakum wal aila amin. Baik, yang kedua, ketiga, keempat kita tangguhkan datanglah, sebab saya nak hantar kereta sewa. Saya baru sampai daripada Selangor ni. Jadi kena hantar. Kalau lewat hantar, tuan-tuan kena bayar lebih. Melainkan kalau tuan-tuan nak bayar lebih, saya tak kisah. Tolong bayarkan kereta sewa. Jadi saya nak menghantar kereta dan kita pun dah insya'. Jadi saya berpada sini dulu. InsyaAllah pertemuan akan datang kita sambung lagi dengan 4 rukun yang berbagi bagi rukun Islam, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga bermanfaat dan moga-moga kesemua kita dalam jagaan serta inayah daripada Allah Azza wa Jalla. Kita tangguhkan majlis kita dengan salawat ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau nak kira-kiranya tuan-tuan, seluruh dunia Islam kalau kita nak kira-kira, takat yang kita tahu ni, bila khutbah memang orang amin kan. Mesir tu. Saya pun tak tahulah kalau dia berkata tak boleh tu, maknanya seakan-akan apa yang dibuat oleh para ulama kita bukan di Malaysia saja, di Indonesia pun sama, di Mesir pun sama. Baladul Azhari Syarif
tempat perkembangan ilmu yang tersohor di dunia, di bumi, di dalam Masjid Al-Azhar pun khutbah orang mengucapkan amin tidak boleh ditegur oleh para masyarakat. Benda tu sebab apa tak boleh? Sebab kalau kita kata tak boleh, maknanya seakan-akan jumhur ataupun naya juga tu rata-rata bukan sesuatu tempat. Maknanya dia adalah merupakan amal yang sudah tersebar luas dan diamalkan oleh kaum muslimin. Dan sudah seakan-akan, saya tak tahulah kalau memang ada perbahasan dalam kitab yang menyatakan bahawa tidak dituntut untuk kita mengangkat tangan, itu saya tak tahu. Tapi kalau tengok pada amalan yang dibuat oleh para ulama, bukan di tempat kita saja, bahkan di pelbagai tempat, memang sewaktu khutbah itu mereka mengangkat tangan. Dan kalau salah, mesti akan dinyatakan benda itu salah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tangguhkan dengan salawat ke hadrat Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خير الجزاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.